Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin. Okey, semua nampak apa yang dipresentkan? Nampak. Okey dah. Hari ni kita akan belajar Nampak asas. Ego, nampak. Okey. Kita akan belajar asas nombor, tapi menduka citakan hari ni 16 orang yang masuk. Kelas UiTM tak masuk, kelas Unimas tak nak masuk. Ada yang pergi periksa cikgu. Oh, KPSK apa benda tu lah kan? Kelas 4UM ramai terlibat? Saya tahu Alia je yang pergi. Faimah siapa Faimah? Tak tahu cikgu. Oh, tak apalah, kita jalankan sebab hari tu pun ada yang maklumkan kata dia pergi periksa hari kelas hari Senin. Kalau kita tak sambung kelas hari ni masalah agak, kita jalankan terus. Okey, tapi dalam ni asas nombor ni perkara baru dalam pembelajaran kau. Cuma asas nombor ni ada kaitan dengan apa yang kau belajar dulu, indeks, yang ada kuasa, ada asas. Cuma yang ni melibatkan lain sikit. Hampir sama tapi lain sikit. Jadi pengenalan untuk asas nombor, tengok paparan yang diberi. Yang ni kita bagi pengenalan dulu awal-awal. Okey, asas nombor, cara bacaan dia. Kalau dulu, tengok dulu. Ni aku conteng sikit. Kalau dulu yang kau belajar kuasa, ni macam ni. 5 kuasa 3. Kuasa dia dekat atas. Kecil je. Okey, tetapi kalau asas nombor, dia akan ada nombor, lepas tu dia ada kecil je kat bawah. Kalau dulu kuasa dekat atas. Okey, jadi yang ni dekat bawah. Bacaan dia, yang ni bacaan dia 2, 5, asas 10. Itu cara bacaan. Okey, bukan 25 asas 10. Okey, tetapi untuk asas 10, semua nilai adalah asas 10. Daripada yang kau belajar dulu, mula-mula ni yang kau belajar ni, kau tak pernah tengok nombor asas kat bawah ni kan? Itu semua adalah asas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai lah berapa juta, berapa bilion ke apa, itu semua adalah asas 10. Cuma asas 10 tak ditulis untuk yang apa yang kau belajar sebelum ni. Nombor-nombor yang kau belajar sebelum ni, semua adalah asas 10. Okey. Jadi, hari ni kau akan belajar banyak asas. Yang ni contoh asas 4. Asas 4, cara bacaan dia 1, sifar, 2, 3, asas 4. Jadi 4 tu sebagai dia punya asas, ini adalah nombor-nombor dia. Jadi yang ni asas 10, ini nombor dia. Ingat diulang balik. Sebelum ni kau belajar nombor-nombor semua-semua ni, itu ialah nombor asas 10. Itu nombor yang asal. Asal semua asas 10. Cuma nombor asas 10 tu tak ditulis. Jadi hari ni kau nak belajar selain daripada asas 10. Okey, jadi topik yang pertama awal dia, bagaimanakah anda mewakilkan dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Okey, jadi ada term-term yang ini yang kau kena tahu. Kalau dulu kau orang dah belajar nilai tempat, nilai digit, nilai nombor semua dah belajar. Cuma dalam asas nombor ni dia ada lain sikit je. Tak banyak beza dia. Okey, kita mula dengan asas 2. Asas 2, nombor yang boleh dalam asas 2 hanya nombor 0 dengan nombor 1 sahaja. Tak boleh nombor 2 dan ke atas. Itu asas 2. 0 dan 1 saja. Dia tak boleh lebih. Okey, asas 3 pula, dia hanya 0, 1, 2. Tak boleh lebih daripada 3. Maksud dia, okey, kalau tengok dekat sini, tengok daripada asal ni, yang bacaan ni. Kita panggil Fadlin. On-kan mic Fadlin. Ya, cikgu. Okey, ini asas berapa yang aku bulatkan? Asas 4. Asas 4. Tengok nombor-nombor di ni. 1, 0, 2, 3. Ada tak ada nombor lebih besar daripada 4? Tak ada. Itu maksud dia. Maksud dia, kau nak tulis berapa banyak nombor kat sini pun tak ada masalah.
tapi tak boleh lebih daripada 4. Jadi aku bagi contoh untuk asas 2. Tengok asas 2 Aku tahu ramai tak faham, tak payah risau. Sebab benda baru. Okey. Okey, boleh off mic Balin. Jadi asas 2. Apa nombor yang boleh? Ini contoh. 100 asas 2. Atau nombor yang boleh lain. Nak nombor lain? 1, 0, 1 asas 2. Tak ada masalah. Okey, contoh Amira. Oh Amira. Saya ke? Yalah engkau lah Amira. Ada orang lain nama Amira? Ya saya. Okey Amira, aku bagi nombor ni. Allah, aku salah tekan. Jangan Betul atau salah? Salah. Kenapa salah? Sebab dia punya nombor tu lebih daripada 2. Sebab ada nombor 2 ni salah. Okey, jadi yang ni contoh apa-apa kau nak buat tak ada masalah. Aku bagi contoh lain. Tengok. Okey, contoh lain. Amira juga. Amira, bagi contoh apa-apa. Contoh apa? Apa-apa Nombor. untuk asas 2. 110. Oh, nak 3 nombor ke? Tak nak 3 nombor, bagi 2 nombor je cukup. Tak payah banyak. Mentang-mentang aku tulis 3 nombor, kau boleh tulis 3 nombor. 11. 1 asas 2. Ini pun boleh. Okey, 1 nombor, 2 nombor, 3 nombor, 4 nombor, 5 nombor, berapa nombor pun tak ada masalah. Tetapi nombor tersebut tidak boleh lebih daripada 2. Itu maksud asas 2. Okey, pergi pada asas 3 bagi siapa yang mungkin masih tak faham. Asas 3, nombor-nombor dia, digit dia ialah 0, 1, 2. Dia tak boleh lebih daripada 3. Contoh aku bagi. 1, 2, 2. Asas 2. Boleh. Sorry, ni asas 3. Asas 2 aku tulis. Padam jap. Okey, ni asas 3. Okey, jadi nombor dia mesti nombor yang kecil di belah bawah tu mesti ditulis 3. Okey, 1, 2, 2 asas 3. Contoh aku nak tulis 1 nombor je. 2 asas 3. Atau 1 asas 3. Tak ada masalah, boleh. Janji nombor tersebut mesti lebih kecil daripada 3. Itu untuk asas 3. Okey, asas 4 kita panggil Nurin. Nurin. Ya cikgu. Okey, bagi contoh asas 4. Ada 2 contoh aku nak. Apa-apa nombor, sebarang nombor yang boleh asas 4. 2, 3 asas 4. Okey, 23. Nurin kata 23. Asas 4. Lagi? 1, 2, 3 asas 4. Oh, senang. 1, 2, 3 asas 4. Okey, thank you Nurin. Hilang dah. Syafi. Ya cikgu. Asas 5. Bagi contoh. 2, 3, 1 asas 5. Okey, 2, 3, 1 asas 5. Contoh kedua. 1, 3, 0 base 5. 1, 3, 0 asas 5. Okey, semua nak 3 nombor ke? Tak nak lah Syafi. Aku tak nak 3 digit. Bagi nombor lain. Apa 3 je? Bagi lah nombor. 21. 21. Asas 5. Tak ada masalah. Okey, itu asas 5. Mangsa seterusnya, Putri. Asas 6. Putri. Ya. Cepat, asas 6. Bagi contoh, apa nombor untuk asas 6? 3 kuasa 6. 3 kuasa 6. 3 asas 6. 3 asas 6. Putri paling simple. Tahniah Putri. 3 asas 6. Lagi? 5 asas 6. Oh, itu simple sangat takkan satu je bagi 5, nombor lain 3, pula. 6. 5, 3 asas 6. 5, 3, 6? 5, 3 asas 6. 53 asas 6. Alah, jadi buruk lah pula. Tak apalah. Okey, jadi ini antara contoh-contoh. Jadi dia pergi ada sampai asas 7, asas 8, asas 9, asas 10. Asas 10 tu dia boleh sebarang nombor sampailah nombor 9. Kalau asas 9 dia boleh sebarang nombor sampai nombor 8.
Jadi jelasnya itu pengenalan bahagian asas nombor. Boleh sebarang nombor, tetapi syarat dia nombor tersebut, digit tersebut mesti lebih kecil daripada asas. Kalau asas 6, ni dia buat putih buat 3 boleh. Jadi itu maksud kepada asas nombor. Okey, selesai untuk pengenalan yang awal. Untuk pengenalan yang awal, siapa yang ada masalah tak jelas, tolong tanya sekarang. Saya. Siapa dia? Robi. Robi, okey Sorry, Robi. Saya baru masuk ego. Saya tak nampak macam cikgu masuk ke grup tadi. Ya ampun. Kan dah masuk dalam grup. Ya, saya dah masuk dalam grup tapi notification tak keluar. Tiba. Oh. Ah. Okey, diulang balik Tak apa, kita kesian kat Robi nangis-nangis tu. Ego. Okey, tak apa. Jadi kita ulang balik untuk penulisan asas. Ini asas, penulisan asas Robi. Jadi penulisan asas mesti ditulis nombor dan mesti ditulis asas dia sebagai kecil saja dekat bawah. Kalau dulu kita belajar indeks, nombor dengan ni. Indeks dia dekat atas. Yang ni asas dia dekat bawah, kecil. Contoh ni, 1023 asas 4. 4 ditulis kecil di bawah. Tetapi jika dia asas 4, nombor-nombor yang ditulis dekat sini, digit-digit dia tak boleh lebih besar daripada 4. Itu sebab dia jadi 1023. Okey, contohlah tak nak 1023. Aku nak 123 asas 4. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi kalau aku nak 142 asas 4, yang ni salah. Kenapa itu salah? Kenapa salah? Sebab nombor nombor dalam dia adalah 4, tak boleh. Yang ni tak boleh. Yang ni menyebabkan dia salah. Oh, tapi dia tak boleh sama besar dengan ni sama besar ataupun lebih besar. Oh, okey. Itu maksud asas. Dia mesti nombor dia mesti lebih kecil. Contohlah aku tak sukalah nombor ni banyak sangat. 1 2 3 ni banyak sangat. Okey, aku nak sikit je. Aku nak nombor 10. 10 asas 4. Boleh tak boleh, Robi? Boleh. Boleh sebab nombor ni kosong sifar dengan 1 lebih kecil daripada 4. Itu maksud asas. Dah? Oh, okey, faham. Okey, jadi ini pengenalan untuk asas. Okey, lanjutan. Kita pergi kepada perkara yang penting. Jadi yang ni rasanya ramai boleh selesaikan. Apa contoh-contoh asas 7, contoh asas 8, contoh asas 9, contoh asas 10. Sebarang nombor. Kalau rasa nak sampai 100 nombor betul pulang pada engkau. Tetapi nombor tersebut tak boleh lebih daripada asas tersebut. Itu je. Contoh asal 8 Asal 8. Asal 8 kita bagi contoh. Banyak sikit nombor dia. 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 7. Asal 8. Tak ada masalah. Banyak-banyak nombor pun tak apa. Janji nombor tersebut tidak boleh lebih daripada 8. Itu maksud asas. Okey, jadi yang ni yang diberi dalam ni. Okey, berikan 2 contoh nombor yang mewakili nombor asas 2 hingga asas 10. Jadi dalam buku teks dah ada dah. Dalam buku teks dah ada. Ni aku ambil sebiji daripada buku teks supaya tak nak panjangkan masa. Okey. Jadi asas nombor 2 dia bagi 1 kosong. Ni ingat bacaan dia 1 sifar bukan 10 kuasa asas 2. Tak boleh baca macam tu. Bacaan dia 1 sifar asas 2. Yang ni bacaan dia 1 sifar sifar 1 asas 2. Itu cara bacaan. Jadi ini contoh yang telah diberi dalam buku teks. Okey, asas 4. Tengok, 2, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Asas 4. Okey, asas 7. 6, 4, asas 7. 4, 6, 3, asas 7. Sebarang nombor boleh ditulis, tetapi nombor tersebut mesti kecil daripada asas dia. Okey. Kita tengok yang asas 9. Ini semua dia bagi nombor-nombor sikit dia. 7, 8, asas 9. 3, 8, 5, asas 9. Boleh sebarang nombor. Apa masalah? Okey. Untuk pengenalan, ada lagi masalah selain daripada Robi tadi? Tak ada. Faham. Tak ada. Okey. Alhamdulillah. Kita pergi kepada nilai tempat. Okey, nilai tempat. Kalau semua ingat, kalau masih ingatlah dulu nilai tempat. Dulu korang belajar nilai tempat yang ni. Contohlah, aku bagi 2, 3, 4, 7, 5, 6. Okey. Kita panggil mangsa seorang. Sofia Iliana. Sofia Iliana.
Cik bagi saya ke? Iyalah, siapa lagi Sophia Iliana? Okey, Sophia Iliana. 6, nilai tempat dia apa? Ni dulu, pembelajaran dulu. Nak bagi kau ingat balik. Apa cikgu? 6, nilai tempat dia apa? Nilai tempat. 6. Sa. Sa ni? 10. Okey, itulah nilai tempat. Sa, puluh, ratus, ribu. Apa dia? 10,000. 10,000. 10,000, 100,000 dan seterusnya. Faham? Itu yang korang belajar sebelum ni, nilai tempat. Okey, tetapi dalam asas nombor, dia akan belajar macam ni. Nampak dah pening kepala dah. Ni dalam buku teks kau. Okey, aku lebih suka jangan pandang yang atas. Kita mula dengan asas 10 supaya korang tak pening kepala. Okey, asas 10 kita mula dengan sa. Ini sa. Okey, ni puluh. Okey, ni puluh, ni ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta, semua dah seterusnya. Dah. Untuk korang tahu, yang ini dinamakan sebagai, kita ni asas 10 kan? Ini ialah 10 kuasa berapa rasa-rasa? Jadi satu. Kosong. 10 kuasa kosong. Ingat sebarang indeks yang berkuasa kosong bernilai 1. Yang ni 10 kuasa berapa? 1. 10 kuasa 1, 10 kuasa 2, 10 kuasa 3, 10 kuasa 4, 10 kuasa 5, 10 kuasa 6, 10 kuasa 7. Okey, jadi setiap nombor-nombor ni, korang tak payah ingat pun nombor-nombor ni. Sebab nombor ni kalau korang nak ingat jenuh. Korang hanya perlu ingat yang dikuasakan. Okey, maksud dia kalau asas 10, bermula dengan 10 kuasa kosong, 10 kuasa 1, 10 kuasa 3. Kalau asas 9 pula, ni pun sama. Ini bermula dengan, apa nombor 1 ni? Kosong. Apa dia? 9 kuasa kosong. 9 kuasa kosong. Ini 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, 9 kuasa 3. Kalau korang nak ingat nombor 729, korang nak ingat 6561, korang nak ingat ni, pening kepala. Jenuh. Aku sendiri tak hafal nombor-nombor semua. Cuma perlu ingat dia punya asas kuasa berapa. Okey, ni 9 kuasa 4 dan seterusnya. Sama contoh aku ambil asas 7. Ini 7 kuasa kosong. Ini 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3, 7 kuasa 4, 7 kuasa 5 dan seterusnya. Jadi nombor-nombor ini terhasil daripada A kuasa N. Ingat cara bacaan dia. Kita baca daripada belakang. Okey, A kuasa kosong. A tu mewakili dia punya asas. Jadi tadi daripada aku ulang balik daripada asas 10, kita boleh pergi pada asas 2 ke asas apa-apa pun tak kisah. Contohlah kalau asas 5, ini bermakna 5 kuasa kosong, ini 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3, 5 kuasa 4 dan seterusnya. Kita ambil daripada nombor belakang. Jadi nombor-nombor yang banyak ni tak perlu kamu hafal. Kamu hanya perlu tahu dia punya asas. Asas dia kuasa berapa? Asas dia kuasa berapa? Itu ialah nilai tempat. Dijamin ramai tak faham yang ni. Nanti aku tunjuk lebih lanjut. Okey? Okey. Tengok. Contoh yang kedua. Nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. 6, 2, 3, 1, asas 8. Jadi, kena buat apa mula-mula? Kita panggil Atira. Ya. Okey, apa mula-mula nak kena buat? Nak baca daripada mana? Nak baca daripada nombor 1 ke nak baca daripada nombor 6? Nombor 1. Kena baca nombor 1. Macam mana bacaan nombor 1? Sa. 1 sa. 1 sa tahu lah sa. Tahu sa. Apa nilai tempat dia? Sa. Iya. Jangan ingat yang kau belajar dulu yang ni. Jangan ingat yang ni. Ini dah masuk asal nombor tau. Asal nombor nilai tempat dia macam ni. A kuasa berapa, A kuasa berapa, A kuasa berapa. Oh. Jadi ni asas berapa? 4. 8. Ni asas berapa? Asas 8. Jadi nombor 1 tu?
800. Sabarlah, bagilah Tira. Aduh, syukri. Saya pula. Saja nak bagi dia pening kepala Ada jap. Syafi'i cikgu. Oh, Syafi'i salah. Aku tembak aku dengan suara. Okey, tak apalah. Tira dah pening kepala dah. Apa? Aku bagi tunjuk penyelesaian dia. Macam ni. Okey. Untuk nombor 1, dia adalah 8 kuasa kosong. Untuk nombor 3, nilai tempat dia adalah 8 kuasa 1. Sebab dia nombor 2. Okey, untuk nombor yang seterusnya ialah 8 kuasa 2. Untuk nombor 6 dan yang terakhir ialah 8 kuasa 3. Ingat kita bermula daripada 8 kosong, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Itu maksud nilai tempat bagi asas nombor. Jangan confusekan diri kau dengan nilai tempat yang kau belajar dulu. 10, 100, 1000, 1000 tu tak payah. Jangan pening. Sebab kali ni untuk asas nombor, dia bermain-main dengan kuasa. Asas dia kita ambil pada asas yang nombor dia. Asas 8, 8 kuasa kosong, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Atira? Ya. Bukan sah faham. Okey, jadi tengok kepada soalan B. 1, 1, 1, 1. Sifar 1, asas 2. Memang banyak nombor, tapi tak payah pening-pening kepala. Dia mula dengan 2 kuasa kosong, nilai tempat yang pertama. Nilai tempat yang kedua, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, dan akhir sekali 2 kuasa 5. Itu maksud nilai tempat. Ada perbezaan antara nombor biasa yang kau belajar dulu dengan asas nombor. Asas nombor dia, kita bermula dengan asas ada kuasa apa. Asas kuasa apa. Ingat bacaan dia daripada kanan ke kiri. Bukan kiri ke kanan. Macam kau baca buku. Dia macam bahasa Arab sikit. Baca daripada kanan ke kiri. Okey, itu antara contoh nilai tempat. Okey, aku bagi contoh lain. Aku nak pelajar selesaikan. Kita panggil mangsa yang seterusnya. Sekejap cari mangsa. Sekejap. Amira Shakira. Ya. Tolong penuhkan kotak-kotak kosong ni. Kau baca, aku tulis. Ni apa dia? 5. 5? Ya betul 5. Oh, 4. Mira, buka mata betul Mira. Yang lain semua nampak Nampak. Ni 4, 5. 5, 1. 1. 0. Okey, kosong. Bawah ni nilai tempat dia apa dia? 6. 600. 600. Nilai tempat dia ialah 600. Jangan confuse dengan nombor atas ni. Memang 600 dia tak ID kosong. Tapi nilai tempat dia ialah 600. Kalau dulu korang belajar, ini ialah sar, puluh, ratus, ribu. Tapi untuk asas nombor dalam bentuk macam ni. Okey, ni? 6 kuasa 1. 6 kuasa 1. 6 kuasa 2. 6 kuasa 2. 6 kuasa 3. 6 kuasa 3. Itu maksud nilai tempat. Well done. Kita pergi mangsa seterusnya. Dayang. Saya bukan kelas cikgu lah. Asal kau masuk? Tak apalah, masalahnya dah masuk boleh belajar lah. Alalah dah masuk, kena belajar lah. Dia cakap dia rindu cikgu. Dia nak Alhamdulillah, aku dah rindu semua orang lah. Okey, Dayang. Alah, saya baru masuk. Tak apa. Saya tak tahu apa-apa. Baru masuk? Okeylah, Fatin Badrisha. Ni saya. Fatin, ada? Ni saya. Okey. Aku padam sekejap ni. Aku bagi satu nombor, tolong selesaikan. Nombor tersebut ialah 5307 asas 8. Apa nak kena buat? 5. Kat mana? Kanan ke kiri? Dekat nombor asas ni. Jangan yang ni bukan asas 6 tu. Ni dah asas 8. 5 kat mana? 5 sini ke sini? 5 dekat pening.
kiri. Okey, 5. Ada kat sebelah nombor A. Ha, betul. Okey. Betul. 3, Betul. 3, 0, 0, 7. 7, Jadi yang bawah ni nilai tempat dia apa? 8 kuasa 0. Okey, bijak. 8 kuasa 0. 8 kuasa 1, 8 kuasa 1. 8 kuasa 2, 8 kuasa 2. 8 kuasa 3. Okey, well done Fatin. Jadi untuk nilai tempat, semua dapat faham, harap-harap jelas untuk nilai tempat. Jangan pening kepala dengan korang belajar sebelum ni, 10, ratus, ribu unit semua tu. Okey, nilai tempat bagi asas nombor ialah A kuasa N. Ingat ini A kuasa N. A kuasa N, A kuasa N. Di mana A dia ialah asas. Ni asas. Aku ulang berbanyak kali, ini ialah asas. Asas ditulis belah kanan di bawah. Itu asas. Selesai nilai tempat, kita nak pergi pada perkara yang ketiga. Okey, nilai tempat. Ada siapa yang ada masalah untuk nilai tempat? Yang baru masuk mungkin tak berapa jelas lah. Ada masalah? Selesai Okey. Dia senyap tu, faham lah tu. Okey, yang ketiga. Nilai digit. Ingat term ni korang kena cekap betul untuk hari ni. Nilai digit. Okey, bagaimanakah anda menyatakan nilai digit bagi suatu nombor dalam pelbagai asas? Okey, apa maksud nilai digit? Nilai digit dalam suatu nombor ialah pendaraban digit dengan nilai tempat yang mewakili digit tersebut. Ni ada kaitan yang kau belajar nilai tempat tadi. Okey, cuma kali ni kita nak darabkan dengan nilai. Okey, kaedah pendaraban digit dengan nilai tempat. Okey, contoh yang diberi. Tengok contoh ni Okey, mungkin tak apa ni aku besarkan sikit. Tengok contoh dia. 1 sifar 1 sifar asas 2. Okey, kita buat macam tadi kita buat nilai tempat. 1 sifar 1 sifar. Asas 2 nilai tempat dia mula-mula dengan 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Tapi kalau kau perasan, dia gariskan dekat sini. Okey, dia gariskan dekat 1 ni je. Bermakna ini saja yang perlu diambil. Okey, 1 didarabkan dengan nilai tempat dia dapat jawapan 2. Okey, itu maksud dia. Tak faham? Kita tengok contoh yang tadi. Okey, kita panggil siapa Syuhada ada Syuhada? Ada cikgu. Okey, Syuhada ada. Kita ikut contoh yang tadi. Okey, contoh yang kita buat ni. Sekarang aku nak cari nilai digit bagi 3. 8 kuasa 2. 8 kuasa 2 tu nilai tempat. Jangan confuse antara nilai tempat dan nilai digit. Saya nak cari nilai digit. Apa maksud nilai digit? Nilai digit dalam satu nombor ialah pendaraban digit dengan nilai tempat. Jadi apa maksud dia? 3 darab. Dapat apa? 3 darab 8 kuasa 2. Jadi untuk dapat nilai digit bagi 3 ni ialah 3 darab 8 kuasa 2. Di mana 3 darab dengan 64. Kalau korang kira 3 darab 64 akan dapat 192. Itu nilai dia. Itu nilai digit dia. Jelas? Faham tak faham? Okey, mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham. Kita panggil mangsa seterusnya. Sekejap aku nak tengok satu-satu Tak faham. nama. Tak faham. Memang aku suka nak tengok ni Amirah. Sekejap. Siapa? Syafira. Ya, cikgu. Syafira. Sekarang aku nak cari nilai digit bagi 7. Ambil yang senang bagi kau. 7 darab 8 kuasa 0. Nilai digit bagi 7 ialah 7 darab 8 kuasa 0. Apa hasil dia? Jawapan dia 7. Sebab apa? Sebab 8 kuasa 0 bernilai 1.
7 darab 1 dapatlah jawapan 7. Itu maksud nilai digit. Nilai digit ni kita tak ambil semua nombor. Kita hanya ambil sebahagian nombor sahaja. Okey, mungkin ada yang masih tak faham. Amira ke siapa-siapa tak faham. Kita tengok contoh yang diberi. Okey, contoh dia bagi. 4, 4, 3, 2, asas 5. 4, 4, 3, 2, asas 5. Yang digariskan hanya 4 di belakang saja. 4 di belakang saja. Jadi ini sahaja nilai digit yang perlu dikira. Okey, di mana 4 darab 5 kuasa 3. Okey, 5 kuasa 3 bersama dengan 125. Darab dengan 4, dapatlah jawapan dia 500. Kita hanya perlu ambil yang ditanda lorek ataupun yang digariskan sahaja. Itu nilai digit. Tak faham lagi? Kita tunjuk contoh yang seterusnya. 2, sifar, 1, 2. Asas 3. Dia gariskan hanya nombor 2 di depan. Nombor 2 di depan ialah yang ni. Ni nombor 2 yang depan. Okey, tetapi untuk mengira yang ni, macam mana pun nak tak nak, korang kena buat semua. 2, sifar, 1, 2, 3 kuasa 0, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2. Tetapi 3 kuasa 3, yang ni saja yang perlu dikira. Jadi 2 darab 3 kuasa 3, dapat jawapan dia 54. Okey, tak faham lagi. 2, 7, 1, asas 8. 2 ni saja yang nak dikira. Jadi 2, 7, 1. Tulis balik dalam kotak. Hanya ambil nilai ni je. 2 darab 8 kuasa 2 dapat 128. Itulah nilai digit. Ada perbezaan antara nilai tempat dan nilai digit. Nilai tempat tadi yang A kuasa N. Nak bagi kau ingat balik. Nilai tempat ialah A kuasa N. Okey. Nilai digit kita darabkan nombor tersebut dengan nilai tempat. Dapatlah jawapan. Okey. Dah. Okey, ni contoh yang ketiga. Sebab ada yang mungkin tak faham. Nyatakan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut. 5037 asas 9. Hanya ambil nombor 5, darabkan dengan nilai tempat dia. Nak dapat nilai tempat, kena senaraikan satu persatu. Kena senaraikan 9 kuasa 0, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, 9 kuasa 3. Selepas kau dah senaraikan, baru ambil nombor 5, darabkan dengan 9 kuasa 3 akan dapat 3645. Okey, contoh yang kedua. 35 sifar 1 asas 6. Nak cari nilai digit hanya untuk 5 sahaja. Jadi senaraikan dulu 3501, 6 kuasa 3, 6 kuasa 2, 6 kuasa 1, 6 kuasa 0. Jadi ambil nombor 5, darabkan dengan 6 kuasa 2, dapat 160. Itu ialah nilai digit. Ada masalah nilai digit? Tak ada. Siapa ada masalah maklumkan. Okey, Robi raise hand. Thank you Robi. Farisha terus keluar. Kenapa Farisha? Okey, tak apa. Okey. Jadi sebab sekarang ni aku risau satu benda. Dalam ni ada term. Tadi aku ulang balik. Mula-mula kita belajar nilai tempat. Yang kedua kita belajar nilai digit. Ni yang terakhir kita nak belajar. Nilai nombor. Nilai nombor. Ni semua ada kaitan. Digit, nilai tempat, digit, nombor. Okey, bagaimanakah anda menyatakan nilai nombor bagi suatu nombor dalam pelbagai asas? Nilai nombor dalam pelbagai asas boleh ditentukan dengan menghitung hasil tambah. Menghitung hasil tambah nilai digit nombor tersebut. Okey, maksud dia kita kena kira satu persatu. Nilai digit, kita tambahkan semua. Contoh, bagi siapa yang mungkin tak tahu, tak jelas, aku tunjuk contoh dekat depan. Okey, sambil tu kita, contoh ni kita kena panggil orang. Kalau aku buat seorang tak jadi. Hana Normala. Hana pun keluar kelas Hana. Apa cikgu? Saya saja je join. Tahu, kau masuk UKM ke Hana? Ya, saya masuk UKM tapi saya saja je masuk. Alah, kau sekarang ada kelas mat sekarang? Cikgu tak ada. Dia tak, tak bagi Cikgu apa-apa. bagi link lagi. Belum bagi link. Okey, tak apa, sekejap. Kita panggil siapa nak mangsa. Nurul Alina. Ya.
Okey, Nurul Alina. Tolong responkan, tengok betul-betul nombor yang diberi dekat sini. Aku bagi kosong. Okey, nombor dia hanya 1, 1, 0, 0, 1. Jadi aku kosongkan dekat nilai tempat. Korang dah belajar tadi nilai tempat. Nilai tempat tu apa? Kita nak mula sini ke sini? Kanan ke kiri? Kanan. Ha? Kanan. Ingat bahasa Arab kanan, kanan. Jadi nilai tempat dia apa Alina? Tolong cakap kepada aku tulis. 2 kuasa kosong. Kenapa 2? Bukan 3. Kenapa bukan 4? Bukan 5? Sebab yang nilai nombor tu sudah Apa dia? Cakaplah kuat sikit. Aku nak bagi kawan-kawan kau yang lain jelas. sebab asas 2. Itu jawapan yang paling betul. Ini adalah asas 2. Itu sebabnya kita buat 2. Kita tak buat 3, tak buat 4, tak buat 5, tak buat 6. Sebab asas dia. Kita kena rujuk dekat sini. Ini asas-asas dia. Asas 2 bermakna ini 2 kosong-kosong. Okey dah. Next. Nilai tempat yang berikutnya. 2 kuasa 1. Okey, 2 kuasa 1. 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Bijak. 2 kuasa 4. 2 kuasa 4. Okey, jadi itu step yang pertama korang kena buat. Tentukan dia punya nilai tempat. Okey, itu baru nilai tempat. Sekarang, bagaimana nak tentukan nilai nombor? Kena kira nilai digit. Macam mana nak kira nilai digit? Ambil nombor ni, ni. Ambil nombor ni, darab dengan nombor ni. Ni darab ni. Ambil nombor ni, darab dengan nombor ni. Itu nak kira nilai digit. Jadi, macam mana nak kira nilai digit je? Darab. Alina, tak habis lagi Alina. Kau dah off mic dah Alina. Darab. Jadi darab dapat apa? Adakah kereta tak dengan kau? 1. Dapat 1. 1 darab 200. Okey ni dapat berapa? 2. Dapat 2. Ui, pandai kau kira Kau memang pandai kira Alina. Betul aku rasa aku pun tak pandai kira tu. Salah, tak nampak. Tak nampak? Dapat berapa? Dapat 0. Dapat 0. Sebab 0 darab dengan 2 satu dapat 0. Ni? 0. 0. 8. Bijak. Ni? 16. 16. Okey. Ini ialah nilai digit. Untuk pengetahuan semua, ini ialah nilai digit. Tadi kita belajar nilai digit satu persatu. Ni kita belajar contoh yang ditanda right, tanda lorek dekat sini. Kita belajar yang ni je kan? Okey, tetapi untuk nak cari nilai nombor, korang kena kira semua. Kira ni, kira ni, kira ni, kira ni, kira ni. Dia cakap apa benda? Hasil tambah nilai digit. Maksud dia, untuk mendapat nilai nombor, okey, ambil nombor 16, tambah 8, tambah 0, tambah 0, tambah 1. Ambil semua ni tambahkan. Alina? Ya. Tolong tambahkan, aku tak pandai kira. 25. Dapat jawapan dia 25. Itu penyelesaian dia. Kira satu persatu, tambahkan. Okey, yang ni aku pecahkan dalam bentuk jadual. Kotak satu persatu. Tetapi dalam buku teks, okey, dalam buku teks dia dah tunjuk contoh dah. Dia terus buat satu macam ni. Okey, yang ni dia buat, dia senaraikan macam tu. Dia senaraikan macam yang atas biji. Dia terus kira 1 darab 204, 1 darab 203. Dia ambil ni, dia ambil satu-satu. 1 darab 204 yang ni. 1 darab 203 yang ni. 0 darab dengan 202 yang ni. 0 darab 21 yang ni, dan akhir sekali 1 darab 200. Ni. Dia tambahkan, still dapat jawapan yang sama 25. Tetapi apa yang aku tak tulis kat sini? Kuasa asas 10. Asas 10. Ingat semua nombor adalah asas 10. Semua nombor yang korang kenal semua sebelum ni, semua adalah asas 10. Okey, jadi tak tulis asas 10 tu sebenarnya asas 10. Kalau contoh aku tulis 25. 25 itu ialah asas 10. Semua nombor ialah asas 10. Okey. Mungkin ada yang masih tak jelas. Aku tunjuk contoh yang berikutnya.
Okey, mangsa seterusnya jap. Kita cari mangsa dulu. Cikgu, Ya, kalau tak tulis asas 10 tu betul juga ke? dia betul. Tapi untuk bab ini kita biasakan. Sebabnya bab ini bermain dengan asas. Dia mesti ada asas apa, asas apa. Semua nombor-nombor tulis je asas 10. Asas 10 tu mesti tulis kecil ke belah kanan. Bawah. Faham Okey. Siapa nak panggil Sophia Rom. Ya, saya. Okey, Sophia Rom, tolong selesaikan soalan yang berikutnya. 1, 2, sifar, 2, 1, asas 3. Mula-mula kita tulis nombor, kita buat jadual, kita masukkan nombor tersebut. 1, 2, 0, 2, 1. Apa nilai tempat dia, Sophia? 3 kuasa 0. Okey, 3 kuasa 0. 3 kuasa 1. 3 kuasa 1. 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. 3 kuasa 3. 3 kuasa. Okey, jadi ini ingat jangan pening kepala. Ini ialah nilai tempat. Nilai tempat kita bermula dengan A kuasa N. A kuasa 0, A kuasa 1. Yang ni A tu ialah asas dia. A tu kena rujuk asas dia. Kalau dia cakap asas 3, bermakna kita boleh 3. Tadi yang ni asas 2, jadi kita buat 2. Okey, selesai nilai tempat. Step yang seterusnya, kita kena cari nilai digit. Macam mana nak cari nilai digit? Ambil nilai ni, didarabkan dengan ni. Darab. Okey. Sophia. 1. Dapat apa? 1. 1. 6. Okey, ni dapat 6. Ingat macam mana Sophia dapat 6? Dia ambil nilai ni, darab dengan nilai ni. Ni? 0. Ni dapat 0. Okey, 0. Darabkan dengan 3 kuasa 2. Darabkan. Dapat 0. Ni darab ni. 4. Dapat 4? 5, 4. Ingat dapat 4 je. Hebat kau. Okey, ni darab ni. 81. Dapat jawapan dia 81. Ini yang kira satu persatu, ini ialah nilai digit, nilai digit, nilai digit. Dan yang terakhir, bagaimana nak cari nilai nombor? Alah, aku lupa nak kotak ni jadikan satu. Terjadi banyak pula kotak. Tak apalah. Ni kesilapan sikit. Jadi, untuk cari nilai nombor, ambil satu persatu nombor tersebut. 81 tambah 54 tambah 0 tambah 6 tambah 1. Apa jawapan akhir dia, Sophia? 142. 142. Itu ialah nilai nombor. Okey, jangan confuse Ini mula-mula ialah nilai apa, Sophia? Ni atas ni. Sophia. Ni apa dia ni aku conteng ni. Oh, Sophia. Yang mana, cikgu? Ni aku conteng, tak nampak? Oh, asas. Tu apa dia? Ini bukan asas. Ini nama dia nilai tempat. Ni nama dia apa dia? Lah. Ni apa dia? Belum. Ni aku conteng yang kedua. Ni nama apa? Nilai digit. Ini ialah nilai digit. Ingat sebab aku tak nak bagi kau confuse. Ini nilai tempat, ini nilai digit, ini ialah nilai nombor. Dah tulis dah. Ni dah tulis dah. Ini ialah nilai nombor. Jadi jangan confuse. Yang mula-mula kau kena buat nilai tempat, yang kedua nilai digit, yang terakhir sekali ialah nilai nombor. Okey, cuma tak ada masalah. Korang nak buat ikut jadual macam ni boleh. Korang nak buat ikut jadual buku teks pun tak ada masalah. Ni dia dah ringkaskan. Okey, ni contoh dalam dia bagi buku teks. Dia ringkaskan, dia buat macam ni. Tak ada masalah mana-mana. Sama je penyelesaian. Dekat buku teks dia ada satu lagi. Dia buat dalam bentuk cube. Cube aku tak berapa nak tekankan sebab cube nanti bagi pening kepala kau nak lukis lah tu. Jadi kita biasakan dengan cukup kaedah pengumpulan macam ni pun dah cukup. Tak payah buat dalam bentuk cube. Okey, selesai Sophia Rom. Mangsa yang seterusnya. Siapa Izham. Izham kelas ni Ayo. Okey, Izham. Ayo.
Okey, sila selesaikan contoh berikutnya. 4 darab sifar. 4 kuasa sifar. 4 kuasa sifar. 4 darab sifar tu aku pelik tu. 4 kuasa sifar. 4 kuasa 1. Okey, bijak. 4 kuasa 2. 4 kuasa 2. 4 kuasa 3. 4 kuasa 3. Ni? Sekejap Ego nak ambil kalkulator jap. Lama ya. Itu darab 4 kuasa sifar. 1. 1. 8. Bijak. Ni paling susah kali ni. Ni paling sifar. susah ni. Sifar. Lama dah kira. Satu 92. Okey, 192. Jadi, bagaimana nak dapat nilai nombor dia? Ambil 192 tambah 0 tambah 8 tambah 1. Jumlahkan? 201. 201. Okey, itu ialah nilai nombor. Ada masalah? Ada. Okey, jadi pastikan dia masalah satu je dekat asal nombor ni. Aku takut korang lupa dengan term. Ingat aku ulang balik. Ini ialah nilai tempat. Ini yang kira 1 per 1, 192,081 ini ialah nilai digit. Yang ini untuk dapatkan nilai nombor. Step 3 benda tu mesti kena tahu. Dan rajin-rajinlah buat jadual macam ni. Okey, cuma jadual nak buat dalam bentuk macam ini boleh. Nak buat dalam bentuk macam ini pun boleh. Tak ada masalah. Ini jadual ni pun boleh. Ini jadual dalam contoh dalam buku type. Mana-mana sama je. Tak ada masalah mana-mana. Ya Zuhair. Cikgu, Apa dia? dia kalau yang kosong tu tak tulis tak boleh ke? Kosong mana tak boleh? Kan 192 tambah kosong kan. Kosong tu tak tulis boleh tak? Kalau boleh tulis. Tak tulis memang tak ada nilai. Faham. Tapi tulis untuk tunjuk jalan kerja. Sebab kosong tak ada nilai. Okey. Dah lupa aku nak ni izham tadi. Aku biasakan dengan nombor biasa, aku lupa nak tulis. Apa yang kurang kat sini? Faimah dah asas. Ini kena tulis asas 10. 201 asas 10. Jadi jangan lupa tulis 10. Sebab dah biasa dengan nombor-nombor biasa sebelum ni kan. Lupa nak tulis asas 10. Ingat kita belajar dengan asas, kita kena tulis asas nombor kat belakang dia. Okey, dah. Kita bagi contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya sebab aku nak cepat, kita selesaikan contoh yang buku teks. Tengok dia bagi 340 asas 5. Jadi, senaraikan nombor 3, nombor 4 dengan nombor 0. Buat 500, 501, 502. Darabkan. Ni darab ni. Ni darab ni. Ni darab ni. Bila darabkan, dapat jawapan macam ni. Dan akhir sekali, jumlahkan. Dapat 95 kuasa 10. Okey, kita pergi pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua. 3, 4, 1. Ni darab ni. Ini darab ini. Ini darab ini. Bila darab, kau dapat jawapan 147, 28 dengan 1. Tambahkan dapat 176 kuasa 10. Kita try cari mangsa. Faimah lah. Tadi Faimah tanya bagus ke Faimah? Faimah? Cikgu. Okey. Tolong nyatakan nilai digit bagi yang aku garis. 20. 20. Pandai Faimah Nilai digit dia 20 4 darab 5 kuasa 1. 5 kuasa 1? Kau tengok soalan mana Faimah? Oh salah 4 darab 7 kuasa 1. Ini kan asas 7. Bermakna nilai digit dia ialah yang ni. Ini nilai digit. 4 darab 7 kuasa 1 dapat jawapan dia ialah 28. Faham Faimah? Faham. Itu maksud nilai digit. Robi. Ya, apa nilai tempat bagi 3? Oh, ini senang ya, Go. Senang je. Tengok. Apa dia?
Salah aku tumbuk Robi. Tapi nasib baik online tak boleh tumbuk. 3 darab 7/2. Memang Robi senang sangat. Robi senang dah salah. Dah Sabarlah, cukup Igu tengah Robi. tekan. Offkan Tengah tekan, mic. Igu. Offkan mic. Okey. Tak nak. Cikgu Salah dah. Robi. Ngaut Robi. Aduh, dah senang. tengah gila. Tak ada, salah. Kita panggil budak siapa pula 3 UIA terlepas ni. Kau tengok nama-nama ni. Atira. Ya. Okey. Apa nilai tempat bagi 3? Nilai tempat. Soalan B lah cikgu. Ya, soalan B ni. Ada tunjuk ni. Ni. Nilai tempat bagi 3. 7/2. Bijak Robi. Betul saya cakap 7/2 tadi, Igu. Saya cakap apa tadi? 3 darab 7/2. Habis tu? 3 darab berapa? Soalan aku apa soalan aku? Nilai digit. Tempat. Nilai tempat. Ya Allah, ya Rabbi. Saya dengar nilai digit, cikgu. Najwa. 7/2 lah. Okey, jadi nilai tempat ialah 7/2. Itu lah masalah. Sekarang pelajar masalah dekat term. Term tu istilah-istilah. Kau jangan confuse dengan istilah. Nilai tempat ialah 7/2. Itu kalau soalan ditanya nilai tempat. Kalau soalan tanya nilai digit. Nilai digit baru 3 darab 7/2 yang Robi sebut tu. Robi saja tak nak mengaku salah. Dia cakap aku cakap nilai digit. Okey, tahniah Atira. Jawapan yang betul 7/2 untuk cari nilai tempat. Nilai digit ialah 3 darab 7/2. Okey, itu nilai digit. Sekarang ni untuk cari nilai nombor pula, kita darab. Bila darab, tambahkan semua, dapat jawapan 176 asas 10. Itu nilai nombor. Ingatlah jangan confuse dengan istilah-istilah. Nilai tempat, nilai digit dengan nilai nombor. Okey, soalan terakhir. Soalan terakhir dia 1506 asas 8. Okey. Tak nak tunjuk yang ni lagi lah. Kita tengok ni seterusnya. Sophia Iliana. Cikgu. Okey, apa nilai tempat bagi sifar? 8/1. Okey, bijak. Tahniah. Putri. Ya. Apa nilai digit bagi sifar? Nilai digit bagi sifar. Nilai digit. 6 darab 8/0. Ui, pandai betul lah Putri. Memang pandai lah Putri. Maksudnya kau memang faham lah Putri. Gagal Putri. Salah. Lah Putri. Kosong lah. Okey. Arif. Ya. Apa nilai digit bagi sifar? Sifar. Kosong. Dia tak boleh kod tak nak. Kosong. Confirm. Kenapa kosong? Aku nak sebab kenapa kosong? Sebab kosong dia sebab kosong darab 8/1. Itu penyelesaian dia. Kosong darab 8/1 ialah kosong. Okey, selesai. Amira. Apa nilai digit bagi 1? 1. 1 je? Tak, belum. Sabar. Sekejap. 516. 516? Kan eh? Kalkulator kau betul ke kau yang tak betul? Yeah. Cikgu, cantik singki cikgu. Singki apa?
Singkir cikgu tu belakang tu. Oh, kau sibuk tengok rumah aku Cepat Mira. Betul lah, bukan eh? Mira, jawapan dah ada dah kat tu dah. 1 darab 8 1 darab 8/3 jadi apa? 512. 512. 512. Bukan 516 tadi kau sebut 516. Hai Wawa. Sorry cikgu, tertidur. Tu ialah Wawa. Okey dah. Jadi cerita dia nilai digit bagi 1 ialah 1 darab dengan 8 kuasa 3. Dapatlah 512. Okey, itu nilai digit. Dan yang terakhir hari ni korang belajar tu ialah nilai nombor. Nilai nombor ambil satu-satu. Ni tambah ni. Nah, ini nilai digit, ini nilai digit, ini nilai digit, ini pun nilai digit. Tambahkan ke semua nilai digit, dapatlah jawapan 838 asas 10. Selesai. Okey, tengok aku kuning-kuningkan tu. Ini perkataan yang paling ramai orang suka. Tapi Wawa tak boleh buat apa lah sebab Wawa baru bangun tidur. Dia sampai kat sini je. Okey. Pastikan tahu bezakan nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor. Okey. Jadi 3 benda ni, term istilah ni korang kena tahu. Bila korang tahu, insyaAllah mudah. Tapi kalau korang lupa istilah-istilah ni akan jadi masalah. Diulang balik nilai tempat kita starting dengan A kuasa N. Okey, di mana permulaan dia ialah A kuasa kosong. Itu nilai tempat. Bacaan dia mesti baca ikut bahasa Arab, iaitu baca daripada kanan, bukan baca daripada kiri. Ingat bahasa Arab. Itu bacaan nilai tempat. Okey, nilai digit pula maksud dia ambil satu nombor yang atas didarabkan dengan nilai tempat. Itu nilai digit. Dan yang terakhir ialah nilai nombor. Nilai nombor ialah hasil tambah semua nilai digit, tambahkan dapatlah jawapan. Itulah nilai nombor. Okey, itu rumusan apa yang kita belajar hari ini. Dan jangan lupa asas, aku ulang balik daripada awal ni. Awal. Ni asas tak boleh lebih, nombor-nombor dia tak boleh lebih daripada asas. Nombor dia mesti tak boleh lebih daripada asas. Itu asas. Asas nombor. Okey, patah balik yang